Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita sama-sama bersabar menghadapi segala ujian Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kali ini kita akan berkongsi berkaitan amalan biarlah sedikit asalkan berterusan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu minal a'mali ma tutiquna fa inna Allah la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla." Yang bermaksud, lakukanlah amalan-amalan sekadar yang kalian mampu. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan, sehingga kalianlah yang akan bosan. Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Hadis muttafaqun alaih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara pengajaran atau motivasi atau kata-kata semangat yang kita dapat ambil daripada hadis ini, kesemua amalan fardu yang dituntut agama sebenarnya mudah untuk dilakukan, sederhana dan praktikal dalam apa jua keadaan. Setiap orang boleh melakukannya walau di mana sahaja dia berada. Jika ada halangan untuk melakukan ibadah yang wajib, Islam memberikan pelbagai rukhsah atau keringanan agar kita semua dapat melakukannya mengikut kemampuan diri sendiri. Rukhsah ini merupakan sebahagian rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Sebagai contoh, jika kita tidak mampu untuk solat secara berdiri, maka kita dibenarkan untuk solat dengan cara yang kita mampu, seperti duduk, berbaring dan sebagainya. Manakala jika kita sedang bermusafir jauh, manfaatkanlah kemudahan solat jamak dan qasar yang dibenarkan syarak. Semua itu Allah berikan untuk memudahkan kita beramal walaupun dalam keadaan serba susah. Ada juga sebahagian orang yang mengetatkan diri dengan pelbagai ibadah sehingga memudaratkan tubuh badan atau mengurangkan hak kepada keluarga dan masyarakat. Ini adalah tidak wajar. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur dan tidak membenarkan sahabatnya yang berazam tidak mahu tidur hanya kerana ingin melakukan solat sepanjang malam. Malah ada seorang sahabiah yang bernama Al-Hawla binti Tuwaid sendiri telah mengamalkan solat malam tanpa tidur. Lalu baginda menegur perbuatan tersebut. Baginda menyuruhnya melakukan amalan sekadar kemampuannya dan tidak perlu sehingga memberatkan diri sendiri sebegitu rupa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sesuatu ibadah itu hendaklah dilakukan mengikut kemampuan, terutama bagi mereka yang baru mula ingin berhijrah dan beribadah. Semangat dalam melakukan ibadah tanpa ilmu dan latihan yang berterusan akan membuatkan seseorang berasa jemu selepas sesuatu tempoh dan akhirnya meninggalkan ibadah tersebut. Allah tidak pernah berasa jemu dengan amal ibadah yang dipersembahkan oleh hamba-hambanya, namun para hambanya itulah yang akan merasa jemu dalam beribadah jika dilakukan terlalu banyak sekaligus. Kadangkala apabila kita ingin berubah,
kita akan rasa sangat bersemangat hendak melakukan bermacam-macam jenis ibadah tanpa memikirkan kemampuan diri kita sendiri. Sebagai contoh, seperti orang yang sedang berpuasa, apabila ingin membeli juadah berbuka puasa, rasa sangat lapar dan haus sehingga merasakan semua makanan yang dilihat itu mahu dimakan dan dibelinya. Apa yang dilihat menarik di mata, semua hendak dibeli kerana rasa sangat lapar. Akhirnya, apabila berbuka puasa, dengan hanya minum beberapa gelas air dan menjamah sedikit makanan, rasa lapar dan haus pun hilang. Lauk pauk dan juadah yang banyak tidak juga habis, malah kadangkala dibuang begitu sahaja. Begitulah halnya kita yang mempunyai rasa semangat semasa hendak berubah. Jadi janganlah terburu-buru beribadah dalam kuantiti yang banyak hingga membebankan diri. Nanti mudah rasa jemu dan penat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kualiti dalam beribadah lebih baik berbanding kuantiti semata-mata. Oleh itu, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih menyukai amalan hambanya yang konsisten atau berterusan walaupun ianya sedikit sahaja. Itu lebih baik daripada melakukan amalan yang banyak sekaligus dalam beberapa hari kemudian terus meninggalkannya. Sesuatu ibadah yang belum biasa dilakukan hendaklah dilatih terlebih dahulu sehingga ianya menjadi kebiasaan. Apabila ianya menjadi amalan kebiasaan yang sukar untuk ditinggalkan lagi, maka cubalah untuk melakukan amalan lain pula. Cara ini insya-Allah lebih mudah, sesuai dan praktikal. Pepatah Arab mengatakan, al-istiqamah miftah al-karamah. Konsisten dalam sesuatu amalan adalah kunci keajaiban. Jadi semoga dengan kita mendengar hadis ini, maka kita akan lebih bersemangat dalam beribadah dan kita akan berusaha untuk kekalkan ibadah yang kita lakukan itu secara berterusan agar amalan kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.